So lepas elok-elok, dan kawan saya sampai dekat rumah, dia pun ceritalah dia accident tadi, bla 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 dan sebagainya. So kita orang hidup dengan gembiranya. But Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Dalam channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya tak berkait dengan dunia IT seperti saya dalam channel YouTube Mona Lisa. So dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda tentang accident dekat Jepun ni dan juga perangai orang Jepun lah. Saya tak pernah accident melainkan jatuh basikal, teruk juga. Oh ya, sebut tentang jatuh basikal ni, kawan saya dia pernah jatuh basikal dengan sangat-sangat teruk. Dan dia pun pergi dekat hospital, tapi hospital tengok dia, hospital kata bukan klinik lah, saya tak pasti macam mana, tapi dia bagi tahu yang mereka tak boleh rawat disebabkan lebih daripada office hour. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia pergi dekat klinik tu, dia tak baca lah klinik apa, tapi dia pergi dekat klinik tu bagi tahu, oh ni sakit ni kena pergi dekat klinik kulit, tak boleh datang dekat klinik mereka. Dia macam dah ada spesifik, dia macam apa, kalau kita klinik pakar lah, dia dah macam tu. So itu yang menyukarkan. Even saya pernah sakit dekat Jepun, masa saya kerja dekat Fukuoka tu, saya sakit dan saya pergi jumpa doktor pun bagi tahu ubat apa yang kita kena beli dan sebagainya. Kita tak boleh ambil dekat hospital tu, kita kena pergi dekat farmasi yang berdekatan, which is tak dekat sangat juga, 1 kilometer. Jalanlah kita dalam keadaan sakit yang tenat nak mati ketika tu. So beli dekat farmasi dan ambil lah. Itu pengalaman saya dengan hospital dekat Jepun. So kawan saya dia accident jatuh basikal. Saya pun pernah accident jatuh basikal, tapi tak teruk sangat, just sekadar macam luka-luka biasa saja. Masa kecil saya lagi teruk lah dari segi luka. Saya ada jahitan dekat kepala, dekat atas ni ada, dekat lengan saya ada, dekat kaki pun ada. Memang budak nakal sebenarnya. So balik pada topik kita, iaitu accident. Saya tak pernah accident lah dekat Jepun, tapi kawan baik saya dia pernah accident masa dia balik dari usrah. Nampak tak betapa baiknya kami ketika itu. Sekarang dah tak tahulah usrah tu dekat mana dah. So dia balik dari usrah lah, kalau saya tak silap saya, dari Kyoto dia nak balik ke Tokyo. Dia bukan usrah lah, dia macam kumpul usrah banyak-banyak tu. Saya tak pergi, saya buat alasan apa saya tak pasti. Then dia macam apa, micro slip. Dia macro slip ataupun micro slip, saya tak pasti. So dia terlanggar satu lori di hadapan dia. Tapi dia tak teruk, dia macam just cium buntut sajalah. Dia cium tu dan terus kena berhenti dekat tepi. Bukan. Orang Jepun punya style, once kita dah langgar dia akan terus stop dekat situ. Jadi kereta tak boleh nak gerak tepi dan sebagainya, sebab nanti geng-geng insurans ambil kesempatan. Saya pun tak pastilah macam mana. So bila langgar tu, orang Jepun tu keluar dalam keadaan marah. Mula-mula macam mana marah je tu, dia pun tengok dekat belakang, tak ada apa-apa dekat dia punya lori lah. Kebetulan dekat situ ada jihanki, ada mesin gedegang, mesin air tu. Jadi dia pun ajak orang Jepun tu, kawan saya dia ajak orang Jepun tu pergi lepak dekat sana, beli air, belanja air sambil tunggu polis datang lah. Sebab dia bawa lori syarikat, so dia nak claim insurance. Dia tak nak bayar duit sendirilah kan. Normal lah, benda ni normal. So lepak-lepak lah, lepak, suka, happy dan sebagainya. Sebab bukan accident yang kita kata parah, tak ada luka, tak ada apa-apa, tak ada nyawa yang terlibat dalam kemalangan tu. Just satu sentuhan comel dari kereta dia ke lori syarikat tu. And lepak memang bagus gila. Lepak sembang, oh dari Malaysia ke, oh pandainya bahasa Jepun. Orang Jepun dia selalu sebut macam tu. Oh kita cakap, just kita bagi tahu nama saya Ashraf, watashi wa Asurafu desu. Dia pun, oh nihongo jozu ni, bahasa Jepun awak pandai gila kot. Trust me, anda just jawab, cakap macam tu, mereka akan jozu ni. Jozu tu maksudnya pandai lah, macam pro nya, something like that lah. Jozu ni, nihongo bahasa Jepun lah. So lepas elok-elok, dan kawan saya sampai dekat rumah, dia pun ceritalah dia accident tadi, bla 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 dan sebagainya. So kita orang hidup dengan gembiranya. But 2 weeks after that,
dapat satu surat saman lah, surat saman macam tu, meminta dia bayar sekitar RM50,000 Malaysia atas ni lah macam ganti rugi. So dia claim atas apa? Satu claim atas kereta, atas lori tadi, which is logik sebab kena baiki kan. Tapi angka tu bagi saya besar jugalah, RM50,000 Malaysia kan. So yang paling besar dalam banyak yang dia claim tu adalah claim perubatan, medical claim, which is bagi kita orang ridiculous gila kot. Pakcik tu dia lepak sekali, dan siap cakap ni honggok Jozu ni. dia macam mana, orang Jepun ni dia memang sorry to say lah, dia macam nak kata bukan semua tapi yang kita orang hadap ni ialah orang yang macam tak ada hati perut lah. Dia orang tahu kita student dan sebagainya, but dia orang just buat macam biasa lah kot. Mana yang boleh ambil kesempatan, so dia orang betul-betul ambil kesempatan. Dan ketika tu kita orang pun buat ni lah macam kutipan derma untuk bayar balik. Selamat usrah. So geng-geng usrah ni dia macam pemurah sikit, derma-derma. Alhamdulillah dapat cukup lah RM50,000 Malaysia untuk bayar balik denda tadilah, denda ataupun penalti ataupun saman saya tak pasti, tapi dia punya angka tu sangat besar. Dan yang bagi saya ridiculousnya benda ni adalah kerana dia claim atas perubatan, sedangkan pakcik tu lepak sekali kot. So itu pengalaman accident dekat Jepun. Yang lain tu tak ada. Itu saya tak tahu apa pedoman yang kita boleh belajar dari hal ini, tapi itu adalah pengalaman yang kita orang hadap. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bereboh, jumpa lagi.